Hadis yang kedua tuan-tuan, al-haditsu tsani an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaum ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis yang kedua ini tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah hadis yang masyhur yang dikenali dengan nama hadis Jibril alaihi salam. Hadis malaikat Jibril alaihi salam menceritakan kisah satu orang lelaki datang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam suatu dalam satu majlis. Kata guru kami Fadilatul Syekh Usamah bin As-Sayyid Al-Azhari, hadis ini, kisah ini berlaku di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini juga disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Maknanya hadis yang kita dengar ni, ini hadis pada akhir-akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu Nabi sedang duduk bersama dengan para sahabat, datang satu orang lelaki. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebut, lelaki itu rambut dia sangat hitam, baju dia sangat putih. Tak ada kelihatan langsung pada diri dia tu tanda-tanda dia orang musafir. Cuma masalah dia tak ada siapa pun di kalangan kami yang kenal siapa dia. Orang dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dia bukan orang tempatan, akan zahir dia tu orang musafir. Kalau dia bukan orang tempatan, akan zahir dia orang musafir. Kalau saya tengok tuan-tuan ni, saya tak dapat nak kenal ni orang musafir mana, orang tak musafir mana. Semua sama je, baju semua elok. Tak ada pun ada seorang baju dia habis berdebu, rambut dia ada pokok-pokok terselit celah-celah janggut, tak ada. Tapi orang dulu begitu, sebab mereka bermusafir naik kenderaan binatang. Bila binatang ni, mereka akan lalu padang pasir. Bila lalu padang pasir, dengan udara panas, dengan ribut pasir, baju mereka akan berdebu, rambut mereka dah berhari-harian akan jadi kering. Janggut mereka kadang-kadang kalau masuk celah pokok tu, ada jugalah kesan-kesan kayu-kayu yang melekat di baju mereka, melekat di rambut mereka, kerana nampak mereka tu orang musafir. Namun subhanallah, kata Sayyidina Umar, orang ni kami tak kenal, dia orang musafir, dia bukan orang Madinah. Dan zaman dulu tak ada hotel. Sampai-sampai Madinah masuk hotel, tak ada. Hotel yang ni tu semua bid'ah belaka tu. Benar Nabi tak buat? Hotel di Mekah, hotel Madinah tu semua bid'ah. Nabi tak buat. Tapi taklah jadi haram, walaupun Nabi tak buat. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila tak ada hotel, maknanya orang dulu bila sampai masuk satu kampung, dia akan minta orang kampung bagi dia makan. Sebab tu wajib pada zaman dulu, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, wajib orang dulu, kalau tetamu mai masuk kampung, wajib mereka bagi makan, bagi tempat tinggal. Wajib ambil mereka sebagai tetamu. Kalau tidak, mati kawan tu. Ni dah berapa hari di padang pasir ni, makan pun tak ada, baju pun tak ada, tidur pun ikut dam macam tu ya. Masuk kampung tak mau bagi makan, mati orang, dosa. Tapi lah ni tidak
tak lagi wajib, tapi sunat. Contoh kalau saya datang sampai ke Pulau Pinang, Ustaz Nik kata, Ustaz selamat datang ke Darul Hadis Al-Filfilaniyah. Kalau Ustaz nak makan tu kedai sana ada, Ustaz boleh beli sendiri. Tu rumah tu ada, sewa dia, Ustaz pilih rumah mana Ustaz duduk. Saya kata, memang pegang sungguh hadis ni kan. Tak wajib, tapi memang kurang asam lah kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebab itu bila saya nak kata Aid, nak kata dia orang musafir, kami tak kenal. Sebab kalau kami kenal, kalau dia orang musafir, mesti dia duduk di rumah salah seorang kami. Tapi masalah dia, cara dia tu, pakaian dia bersih elok, dengan rambut dia elok apa semua, ni bukan orang. Ni kau ikut gaya ni bukan orang musafir, tapi dia bukan orang sini, main dia orang musafir. Jadi Sayyidina Umar jadi agak hairan, siapa orang ni? Nak kata orang musafir, tak ada gaya orang musafir. Nak kata dia orang tempatan, siapa kenal dia? Seorang tak kenal. Maknanya orang ini agak aneh. Dan di akhir nanti Nabi akan sebut bahawa itu adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril datang dalam rupa satu manusia sebagai seorang lelaki, tanya soalan kepada Nabi, Nabi jawab. Jadi yang datang itu adalah malaikat. Jadi para sahabat pernah melihat malaikat. Cuma ketika malaikat datang, para sahabat seorang pun tak tahu yang tu malaikat. Yang tahu yang tu malaikat hanyalah Nabi SAW. Dan ini adalah di antara khususiat Nabi Muhammad SAW. Satu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Hatta Nabi-Nabi yang sebelum baginda, kalau malaikat datang dalam bentuk orang, Nabi tak tahu yang tu malaikat. Lepas tu kita biasa dengar kan kisah Nabi Allah Lut alaihi salam, bila datang tetamu yang dalam bentuk rupawan, Nabi Lut pening kepala lah, habislah tamu aku ni. Orang kampung ni semua orang jahat. Saat ni mereka tengok, mereka syok, habis. Rupanya datang tu malaikat. Bila Nabi Ibrahim AS didatangi oleh tetamu, yang tetamu itu adalah para malaikat yang selepas itu akan datang bertemu dengan Nabi Lut, lalu menghancurkan kaum Nabi Lut AS. Sebelum sampai bertemu Nabi Lut, tetamu tu singgah lu rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bila tetamu mai, ialah kita kena sembelih lah binatang apa yang dia tetamu. Dia pada musafir jauh, tak ada makanan. Bila sembelih anak lembu, buat panggang, bi'ajlin hanith, anak lembu masak panggang lagi Nabi Ibrahim buat untuk tamu tu. Kalau dapatlah di sini nah. Kita beramal dengan hadis Nabi SAW, hadis Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam-macam minta ni kan. Tadi minta chicken chop kan, ni minta ayam panggang pula. Biasalah tuan-tuan, bukan selalu duduk Malaysia. Baik, akhirnya apabila makanan dihidangkan, tetamu nak tengok je makanan. Tak mana boleh makan. Dan orang dulu, kalau tetamu datang, kita hidang makan, dia pun tak makan, masuk tetamu datang nak cari pasal dengan rumah. Nabi Ibrahim, mereka ni nak cari pasal ke? Mereka datang nak buat kacau ke? Datang nak merompak ke? Jadi Nabi Ibrahim jadi risau. Siapa ni? Karena tak tahu punya itu adalah malaikat. Satu-satunya Nabi, walau apa malaikat datang dalam apa rupa pun, Nabi itu akan tahu yang ni malaikat. Satu-satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis kedua ni tuan-tuan, pengajaran dia sangat banyak. Kisah bagaimana malaikat Jibril datang bertemu Nabi, rambut sangat hitam. Nak kata menuntut ilmu kena dari awal, dari muda, sebab malaikat Jibril datang dalam rupa seorang penuntut ilmu. Jadi kita nak menuntut ilmu ni jangan tunggu sampai dah tua baru nak menuntut ilmu. Tapi saya yakin tuan-tuan ni dari muda lagi sampai lah masih menuntut ilmu. Ni adik-adik kena tengok macam mana pakcik-pakcik dari muda sampailah ke usia lah ni masih lagi mahu menuntut ilmu. Jadi jangan pula anak-anak muda lah ni tak apalah, tunggulah sampai rambut putih sikit baru mengaji. Jangan. Sebab malaikat Jibril tak datang lah rambut putih. Rambut sangat hitam. Baju sangat putih, pakaian kena bersih suatu hari dalam majlis ilmu. Kemudian malaikat Jibril rapat dengan Nabi. Dan alhamdulillah kita semua rapat. Di sebahagian masjid, bahkan di kebanyakan masjid tuan-tuan, antara tuan guru yang mengajar dengan anak murid tu boleh sampai marhalah, 2 marhalah atau setengah marhalah. Boleh sembahyang jamak apa satu jauh. Seorang di sini, nun jauh di kutub selatan. Nun jauh pandang. Ya berceramah pun je dah pandang sini sebab ramai orang ni. Tapi jauh. Dia pun tak berani duduk dekat. Takut kena soal mungkin. Dalam menuntut ilmu kita kena rapid. Kita kena dekat dengan
dengan guru yang mengajar. Dan ini sunnah dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kita semua ambil pada ini. Mungkin sebab orang ramai. Kalau orang tak ramai, mungkin kita akan rapat ke depan juga insyaAllah. Jadi, mereka Jibril tanya 4 soalan. Apakah dia iman? Apakah dia Islam? Apakah dia ihsan? Bilakah hari kiamat? Ringkas ini ya tuan-tuan. Bila Nabi sebut Islam adalah kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kamu tunaikan sembahyang, kamu tunaikan zakat, kamu puasa bulan Ramadan, kamu tunaikan haji. Nabi berjawab. Yang tanya ni semua, jawapan betul? Jawapan kamu betul. Jadi Sayyidina Umar tadi dah awal tu dah hairan dah. Siapa lelaki ni? Jadi semua sahabat fokus ke lelaki ni. Siapa dia ni? Tanya soalan, dia datang kami tak kenal. Lepas tanya soalan, Nabi jawab, dia kata, betul, jawapan ni betul. Lagi Sayyidina Umar kata, hai, ni siapa ni? Dia boleh tanya, dia boleh sebut pula jawapan Nabi. Ni betul, main dia tahu jawapan. Dia bukan orang sembarangan, dia tahu jawapan. Tapi dia tanya, sebab apa? Tanya lagi soalan, apakah dia iman? Nabi pun sebut rukun iman yang 6. Dia kata, jawapan betul. Tanya lagi, apakah dia ihsan? Ihsan ni kalau ikut asal mana bahasa Arab, main berbuat baik. Buat benda tu sehabis baik. Al-ihsan. Nabi sebut anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah macam kamu nampak Allah. Kalau kamu tak mampu nak nampak Allah, kamu kena tahu yang Allah nampak kamu. Mari kita beribadah tu habis baik macam kita sedang nampak Allah. Kalau kita buat kerja depan tokek, kita akan buat kerja sungguh. Berani nak buat lebih kurang, nak kena buang kerja. Mari kita akan buat kerja sungguh sebab tokek nak tengok ni. Tapi kalau toki kata saya tak main, tapi ingat ni CCTV ada lah. Buat kerja sungguh juga sebab CCTV ada. Dia tahu tuan dia nak tengok dia walaupun dia tak tengok tuan dia. Jadi maknanya beribadah dalam keadaan yang habis baik. Ikut martabat masing-masing lah. Ada yang dia boleh sampai tahap dia dapat merasakan bahawa sedang dia melihat Allah. Tapi bukanlah maksud masa kita semayang kita membayang-bayangkan Allah, tak boleh. Sebab apa saja yang kita terfikir tentang Allah, Allah macam ni kot, semua itu bukan Allah. Sebab itu adalah tasawur kita, bayangan kita, dan Allah tidak akan mampu dibayang oleh mana-mana makhluk. Cuma perasaan kita menganggap bahawa seakan-akan kita sedang melihat Allah, itu akan menyebabkan kita akan rasa kuat dalam beribadah. Tapi ini martabat yang sangat tinggi. Biasanya kalau kita nak dapat pun martabat yang kedua, al-muraqabah. Kita merasakan bahawa kita dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi soalan yang terakhir, bilakah hari kiamat? Nabi kata, antalidal amatu rabbataha, apabila seorang hamba perempuan melahirkan seorang anak perempuan, kemudian anak perempuan tu jadi tuan kepada mak dia. Antalidal amatu rabbataha, apabila seorang hamba perempuan dia dapat budak perempuan, anak perempuan, kemudian anak tu jadi tuan kepada si mak ni. Kemudian Nabi sebut lagi, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Apabila kamu melihat orang yang berkaki ayam, yang tak berbaju, yang miskin, yang hanya bela binatang-binatang ternakan, kambing-kambing macam tu aja, tiba-tiba mereka sudah membina bangunan yang tinggi-tinggi. Kemudian lelaki itu beredar daripada majlis. Kemudian selepas 3 hari peristiwa itu berlaku, Nabi tanya pada Sayyidina Umar, atadri man nisa'il? Ya Umar, atadri man nisa'il? Wahai Sayyidina Umar, kamu tahu tak siapa yang tanya soalan tadi? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Maknanya jangan sembang. Kalau kita tak tahu, habaq tak tahu. Ini amanah sebagai orang yang menuntut ilmu. Sama ada kita ni ustaz ke, kita ni murid ke. Kalau kita tak tahu dalam satu perkara, jangan malu sebut tak tahu. Susah juga tuan-tuan tu. Nak pula kalau yang belajar jauh-jauh. Saya ada pengalaman. Balik kampung, di Gombak, satu pakcik tanya soalan. Saya kata, saya tak tahu lah jawapannya. Pakcik kata, hai, takkan tak tahu? Mengaji coh sampai kamu sihat tu pun tak tahu. Saya kata, saya tak tahu pakcik. Macam mana tak tahu? Betul saya, kalau pakcik nak dengar juga, desak saya nak temerang. Takkan nak temerang. Dah pakcik nak suruh saya jawab, saya tak tahu. Tapi pakcik desak saya nak beri jawapan. Saya nak temerang ni. Tak mau nak temerang. Kalau tak mau temerang, saya tak tahu. Dia kena sebut begitu, bahawa kita ni amanah. Tak tahu sebut tak tahu. Tengok Sayyidina Umar. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi orang menuntut ilmu, dia kena ada satu ilmu yang besar, iaitu ilmu wallahu a'lam.
Ilmu menyatakan hanya Allah yang tahu. Kalau kita tahu jawapan, kita sebut. Kalau tak tahu, saya tak tahu. Dan tak perlu rasa malu. Kalau orang rasa, alah, nampak lekeh lah, pakai kepiah merah, tiba-tiba tanya soalan, tak boleh jawab. Tak, kalau tak tahu, apa tak tahu. Sebab itu amanah dalam kita menyampaikan ilmu Islam. Selepas Sayyidina Umar sebut hanya Allah dan Rasul yang tahu, Nabi kata yang datang itu adalah Jibril. Beliau datang untuk mengajar kamu semua tentang urusan agama kamu semua. Jadi hadis ini tuan-tuan, benda besar yang kita boleh ambilnya adalah agama Islam kita ni bincang 4 benda besar. Maksudnya kita dalam kita hidup ni kita akan terbayang tu. Kalau tadi nak buat benda kena buat kerana Allah, benda kedua yang kita akan kena bawa sampai bila-bila, Islam kita bawa 4 benda, tak usah duduk asing-asing. Pertama tentang akidah, yang kedua tentang hukum hakam syariat, yang ketiga bahawa kita ni kena ada jiwa tasawuf, beribadah dalam keadaan seakan-akan kita nampak Allah. Kita buat ibadah bukan buat lekeh-lekeh, kita buat sungguh, ikhlas. Tidak ada nilai takabur, tidak ada nilai riak, sebab kita buat hanya kerana Allah. Dan yang keempat, Islam datang untuk ajar kepada kita benda apa yang akan berlaku sampai ke hari kiamat, dan apa yang kita kena persiapkan sebelum kita sampai kepada cubaan-cubaan tu. Sebab tu ada hadis fitan akhir zaman, hadis yang menceritakan tentang apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Kita tahu Nabi sebut sesuatu. Apa yang akan berlaku, Dajjal nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa di mana? Di mana tuan-tuan? Dajjal akan dibunuh. Benar dah berlaku ke? Tak berlaku lagi. Dia akan dibunuh oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Dah pecah tadi jawapan tu. Di mana? Di Palestin. Di mana? Di satu tempat nama Babul Lud. Babul Lud, satu tempat di Palestin. Nabi sebut sesuatu dah. Selepas Dajjal dibunuh, apa yang akan berlaku? Akan datang Al-Ya'jud wal-Ma'jud. Apa akan berlaku? Nabi Isa akan bawa orang Islam lari naik ke gunung sebab mereka ramai sangat. Apa yang berlaku selepas itu? Allah Azza wa Jalla turunkan penyakit, mati habis Ya'jud Ma'jud. Apa yang berlaku? Habis bau busuk dunia ni dengan mayat Ya'jud Ma'jud. Apa yang berlaku selepas itu? Akan datang burung-burung besar, akan ambil mayat ni, lempar tempat yang hanya Allah saja yang tahu. Apa yang berlaku lepas tu? Dunia jadi makmur. Apa yang berlaku lepas tu? Nabi Isa akan wafat. Apa yang akan berlaku lepas tu? Selepas Nabi Isa wafat, orang Islam hidup dengan aman. Akhirnya datang satu angin lembut, cabut nyawa habis semua orang Islam. Apa yang berlaku lepas tu? Tak ada langsung orang Islam atas bumi. Apa yang berlaku? Kaabah kosong. Apa yang berlaku? Datang satu kumpulan, hancur habis Kaabah. Dah tak ada orang Islam. Apa yang berlaku lepas tu? Tak lama lepas tu muncul matahari daripada barat. Apa yang berlaku lepas tu? Tak lama lepas tu berlaku kiamat. Wow. Ramal ke? Tak ramal. Nabi kami beritahu. Maknanya semua benda tu Nabi dah beritahu apa yang akan berlaku, supaya kalau kita hidup di mana-mana zaman, kita tahu nak buat apa. Supaya kita tidak kesesatan. Kita dipandu dengan wahyu daripada Nabi SAW. Sebab tu Sayyidina Jibril tanya, bilakah hari kiamat? Supaya akan ada tanda-tanda dia. Dan tanda yang disebutlah hadis ni telah pun berlaku. Tanda yang disebutlah hadis telah pun berlaku. Apabila seorang hamba perempuan melahirkan anaknya dan anaknya menjadi tuan. Ini telah berlaku pada zaman Mamalik, pada kerajaan Mesir dulu. Apabila pemerintah Mesir, mereka ni sebenarnya masih lagi berstatus hamba. Mereka menjadi pemerintah, tapi mereka tu dari segi fiqah masih lagi hamba, bukan orang merdeka. Bila mereka ni bukan orang merdeka, mereka ni hamba. Mak dia pun siapa? Mak dia pun hamba. Dan mereka telah menjadi tuan kepada mak dia dan juga ayah dia. Memang benda telah berlaku. Tak payah tunggulah. Mana ada cerita hamba lah ni, hamba dah tak ada dah. Baik. Orang miskin, tak berpakaian, susah tiba bangunan yang tinggi. Kata guru saya telah berlaku. Di Amerika dulu, semua orang di Amerika asalnya orang miskin. Semuanya orang susah, pelarian. Yang dibuang ke Amerika. Binatang. Akhirnya hari ni apa tengok berlaku di Amerika? Bangunan tinggi. Maknanya tanda-tanda itu telah pun berlaku pada zaman kita hari ini. Dan kita masih lagi menunggu tanda-tanda yang seterusnya. Maksudnya kita ini sedang berada pada fasa-fasa akhir sebelum hari kiamat. Namun, selagi kita ada, kiamat tak akan berlaku. Sebab tidak akan berlaku kiamat melainkan setelah Allah mengutuskan angin lembut yang akan mencabut seluruh kaum mukminin. Dan perkara itu akan berlaku selepas daripada matinya Dajjal, wafatnya Nabi Isa alaihissalam, sebelumnya lagi matinya Al-Ya'jud wal-Ma'jud, kumpulan manusia yang sangat banyak tadi, yang namanya Ya'jud dan Ma'jud.
semua ni selesai berlaku, akhirnya sampai satu ketika Allah utuskan angin lembut, cabut nyawa semua umat Islam. Maknanya, kita tahu kalau hidup di zaman ni apa yang berlaku. Nabi sebut akan berlaku pembunuhan yang banyak. Kita hidup pada zaman ni, zaman pembunuhan. Jadi apa yang Nabi ajar, Nabi kata, kalau kamu tak tahu, jangan kamu terlibat. Sebab apabila kebenaran dan juga kebatilan dah bercampur, sampai kamu tak tahu menentukan mana satu benar, mana satu salah, jangan masuk campur sebab takut-takut kamu akan termasuk di dalam kesesatan. Lebih baik kamu menyendiri. Jadi kita diajar oleh Nabi macam mana apa yang kita kena buat apabila menghadapi zaman-zaman menuju ke arah kehancuran akhir zaman ini. Itu adalah hadis yang kedua. Bani Islam ajar kita akidah, syariat, tasawuf, dan ajar kita apakah yang perlu kita lakukan dalam menghadapi hidup atas dunia ini sebelum kita dipanggil pulang oleh Allah Azza wa Jalla.